Ibu-ibu, bapa-bapa, apa isu? Bila tengok anak-anak, apa yang tuan-tuan dan puan-puan rasakan? Apa isu dia? Sakit? Sakit, betul. Lagi? Rajin lah dia bagi jawapan. Saya tu bagi hadiah lah kat dia. Suka makan gula-gula tak? Tapi nanti gula-gula rosak gigi, tak boleh. Saya nak bagi gula-gula, sebab itu je ada. Yang lain hadiah saya tak ada. Tapi dia sangat aktif. Kita patut bagi tepukan pada dia, sebab dia sangat aktif. Okey. Apa isu-isu dia? Tak apalah, saya teruskan. Okey, next. Kita akan tengok kemudahan, keselamatan, pendidikan, pekerjaan, penjagaan, bantuan, kemiskinan. Kan? Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, inikah kebimbangan tuan-tuan dan puan-puan? Betul? Siapa yang bimbang? Cuba angkat tangan. Ada tak benda-benda ni bila fikirkan pasal anak-anak, ini perkara pertama yang keluar? Betul? Kan? Saya faham sangat. Saya pun merasainya. Walaupun saya bekerja kerajaan, saya pun merasainya. Kebimbangan ini memang ada. Ini adalah biasa. Itu kebimbangan kita. Kemana anak kita kena pergi? Sebagai contoh, dari segi kemudahan, anak kita nak belajar dekat mana? Dekat mana sekolah paling dekat? Boleh tak? Ada transport tak? Bas tu okey ke tidak? Anak kita boleh tak pergi berdikari ataupun tidak? Kalau kategori pendengaran, boleh tak dia dengar kalau bas tu datang? Boleh tak dia pergi sendiri berdikari? Kalau dia penglihatan, boleh tak? Bas tu ada tak sesuai untuk okey penglihatan? Kan? Kalau pendidikan saya tak boleh sentuh sebab sekarang di bawah Jabatan Pendidikan. Saya macam komen pula, urus dia. Nanti saya kena ban. Okey? Kemiskinan. Sebab kemiskinan ni berkaitan dengan pekerjaan. Apa kerja yang anak saya boleh buat? Apa yang kerja yang anak saya mampu buat? Ya? Tapi sebabkan itu anak saya tak ada pendapatan. Dia jatuh kategori B40. Kan? Betul tak? Sebenarnya semua ini, okey, ini agak teknikal sikit. Yang ini adalah luaran sahaja. Kebimbangan tuan-tuan dan puan sebenarnya ini adalah luaran. Isu sebenarnya, next, itu adalah simptom. Simptom tu luaran. Sebenarnya punca dia adalah di sini. Saya letak 3 yang di atas tu. Kesedaran, stigma, marginalisasi, pengasingan. Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Minta maaf ya kalau saya sedikit kasar bahasa saya. Apakah kesedaran kita tentang OKU? Apakah stigma kita terhadap OKU? Kadang-kadang kita rasa kita tak ada letak stigma. Tapi bila kita kata apa masa depan anak-anak saya, itu adalah stigma. Ini yang kena ubah terlebih dahulu. Sebab daripada kita kurang kesedaran, mungkin kita tak ada maklumat, kita tak tahu ke mana kita nak pergi. Kemudian ada pula stigma yang ada dalam diri kita, berlakulah pengasingan. Kita mengasingkan anak-anak kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak percaya, saya boleh akui, saya mengalaminya sendiri. Yang berlaku dalam keluarga saya. Yang saya terpaksa fight untuk keluar. Ya. Yang bawah ni tak, yang ini lebih kepada polisi. So kita tak perlu cakap lah. Yang ini pihak lain yang sepatutnya dipikirkan. Kita yang di atas tu. Yang ini kita kena ubah dulu. Ya, next. So kita sering fikir kata OKU tidak mampu, tidak boleh, tidak upaya, tidak produktif. Next. Sebenarnya ini adalah label yang kita letakkan pada anak-anak kita. Inilah halangan pertama yang berlaku. Saya bagi satu contoh Saya tak nak bukan contoh lah. Saya kongsi pengalaman Saya buka topi saya sebagai pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya tak tepi dulu. Saya bercakap sebagai seorang OKU. Apabila saya disahkan mengalami OKU, dan OKU saya bukan datang serentak, dia datang lepas satu. Mula fizikal,
Memula penglihatan, lepas tu fizikal, lepas tu pendengaran. Dia datang betul secara macam lepas satu-satu, datang bertimpa-timpa lah ya. Saya ada, macam mana saya nak cakap ya, saya tengok raut wajah ibu bapa saya bila mereka dapat tahu anak tuan mengalami masalah ini. Saya dapat tengok dapat tengok raut kekecewaan pada raut wajah ibu bapa saya. Saya dapat lihat berapa kali ibu bapa saya menangis di atas tikar sejadah kerana mengenangkan nasib saya. Jadi sehingga pada satu masa saya pernah berterus terang dengan ibu bapa saya apa isu sebenarnya yang mereka pandang terhadap saya. Saya berani bercakap lah sebab saya dah tak sanggup nak berhadapan dengan benda tu. Saya cakap apa sebenarnya. Jawapan yang dikeluarkan oleh ibu bapa saya ialah dia panggil mak apa saya panggil dia mak apa, dia orang panggil saya Ibi. Nama manja saya ini. Mak apa tak tahu apa masa depan ini. Jawapan yang saya berikan adalah kalau mak apa kecewa dengan ini lagi kecewa dengan diri ini. Kalau mak apa sedih dengan ini lagi sedih dengan diri ini. Kalau mak apa tak nampak masa depan ini lagi tak nampak di mana masa depan ini. Kalau mak apa putus asa dengan ini lagi putus asa dengan diri ini. Sebab benda itu adalah halangan utama untuk saya pergi ke depan. Sebab kita sebagai ibu bapa, kita takkan boleh sentiasa bersama anak-anak. Kita sebagai ibu bapa takkan sentiasa akan melindungi anak-anak. Pada satu masa kita tengok anak-anak kita ni yang di sebelah ni, ya, anak-anak kita ni, anak-anak kita sayang ni, satu masa mereka akan hidup tanpa kita di sisi. Pada ketika itu kita dah siapkan diri mereka atau tidak? Itu yang paling penting. Saya akui ibu bapa saya, mak bapak saya sangat overprotective. Kalau boleh kalau saya kerja, saya tak boleh kerja luar daripada kampung saya. Kampung saya kat Bonta. Siapa tahu Bonta kat mana? Tahu. Okey, terima kasih. Okay. Kampung saya kat Bonta. Kalau boleh dia tak nak saya keluar daripada Bonta. Biar dia ada depan mata dia orang, depan mata mereka. Tapi bila saya cakap begitu, barulah benda tu membuka mata mereka bahawa sebenarnya apabila kita terlalu melindungi, kita tidak membina daya tahan pada anak-anak kita. Sebab anak-anak kita perlu belajar berdikari. Kita faham. Saya faham kerisauan tuan-tuan dan puan-puan. Saya faham kebimbangan tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kita kena lihat ke mana anak kita akan pergi. Kita jangan lihat dia sekarang Kita kena lihat 5 tahun akan datang. Dia akan lihat di 10 tahun akan datang. Bila dia tamat je sekolah, adakah kita akan duduk sebelah dia buat kerja sambil tak tembak roti canai? Ataupun kita tolong tembak roti canai untuk dia? Ataupun kita kena buat dia goreng nasi lemak, buat nasi goreng untuk dia? Sedangkan dia bekerja. Tidak kan? Sebab kita pun ada hidup kita. Kita tak akan sentiasa berada di sisi dia. Dan satu masa mereka akan teruskan kehidupan apabila kita telah pergi. Pada ketika itu, sudahkah kita bersedia untuk melepaskan dia? Maksud saya, bersedia itu adakah dia dah boleh berdikari tanpa kita? Itu yang kita kena fikirkan. Kelaziman, isu yang selalu berhadapan, yang kami hadapi bila berurusan dengan anak-anak OKU adalah perkara-perkara ini. Ibu bapa tidak mahu melepaskan anak-anak. Sebab bimbang. Anak-anak tak boleh hidup tanpa mereka. Tapi kena ingat, satu masa anak-anak terpaksa hidup tanpa kita. Adakah kita dah bersedia atau tidak selepas itu? Sebab apa? Kenapa saya tekankan benda ini? Setiap kali bila kita nak beri intervensi, nak bagi anak bantuan, nak bagi anak untuk majukan dalam bidang pekerjaan, ibu bapa yang paling overprotective. Oh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh.
Dan bila dia kata itu tak boleh, ini tak boleh, bila kita masukkan anak pekerjaan, tiba-tiba anak dia keluar balik.